warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya dah lama saya tak online, disebabkan oleh beberapa kekangan lah. Saya minta maaf. Jadi insyaAllah hari ni saya nak sharekan dengan korang satu ayat Quran dalam surah Abasa, surah ke-80, ayat yang ke-24, yang berbunyi falyanzuril insanu ila ta'amih, yang bermaksud maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Okey, bila mana kita bercakap mengenai makanan, makanan ni benda yang kita tengok setiap hari kan, especially sekarang lah waktu tengah hari. Biasanya bila dah tiba lunch hour ni, kita akan tergesa-gesa nak keluar daripada pejabat ataupun tempat kerja kita, disebabkan kita dah serabukan. Ditambah pula bila pagi kita banyak menggunakan otak kita dan badan kita untuk bergerak, maka energi kita dah start drain. Jadi bila kita nak dapatkan balik semula energi, kita perlukan food. Sebab daripada food tu kita akan metabolize and dia akan menghasilkan energi. So sebab tu lah kalau kita perasan bila kita puasa, kadang-kadang kita rasa bukanlah kadang-kadang, every time kita puasa, bila dah start masuk petang tu, kita rasa macam tak bertenaga kan. Sebab badan kita dah start use up all the energy restore. Bila kita buka puasa je, by the time kita minum air dan kita makan, kita rasa energetik balik semula. Sebab badan kita dah start mengambil semula tenaga dan mengambil air dan makanan untuk memberikan kita tolakan daripada segi bentuk bentuk tenaga lah. Okay, so kenapa saya nak share dengan korang? Tadi saya berjumpa dengan kawan saya lah, dan dia belanja saya makan KFC. Alhamdulillah, ala kulli hal. Bila mana kita makan, perasan tak bila kita makan, dalam surah ke-80 ayat 24, Allah perintahkan kepada kita, kepada makanan kamu perhatikanlah. Bila mana kita perhatikan makanan, bukan perhatikan tu, dia ada dua jenis pandangan tau. Satu pandangan tu adalah kita memandang dengan pandangan sekali. Macam saya tengok pokok tu hijau, langit ni biru, orang tu berjalan. Itu pandangan selapis. Pandangan lapis kedua tu bila mana kita cuba untuk meletakkan hati, perasaan dan berfikir. Itulah pandangan yang dimasukkan dekat sini. Bila mana kita bercakap tentang makanan, pernah tak korang fikir makanan ni datang dari mana kan? Kalau macam saya makan, saya fikir kawan saya belanja. Okay, kawan saya belanja datang daripada dia kan. Tapi kalau dan kebanyakan daripada kita makan sebab gaji kita bulan lepas. Bila kita kerja bulan lepas, dapat gaji 2,000 sebagai contoh, kita peruntukkan pada duit tu untuk kita beli makanan. Dan bila kita makan, kita rasa kenapa kita dapat makan hari tu disebabkan usaha kita yang telah kita berikan pada bulan yang lepas. Ataupun saya tadi sebab kawan saya belanja. Tapi semua tu tak salah, betul kita berusaha, betul lah kawan saya belanja tadi. Tapi at the very first place, sebenarnya makanan kita ni tak akan datang kepada kita kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok kan, saya ambil contoh kan, korang makan nasi. Kita semua berasa orang Malaysia suka makan nasi kan. Nasi ni daripada padi, betul tak? Beras daripada padi. Padi untuk dia tumbuh dengan sihatnya, dia perlukan apa? Dia perlu matahari, dia perlukan air. Kita tak payah ambil pasal matahari, air atau matahari keduanya, kita ambil matahari saja. Matahari ni siapa yang ciptakan? Dia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak sehari kita, let's say lah, kalau Allah tarik nikmat matahari daripada kehidupan kita, maka kita sebagai manusia lemah ni, boleh tak kita datangkan beras ke dalam hidup kita? Tak boleh. Kebanyakan daripada kita rasa kitalah yang menyebabkan makanan tu sampai kepada kita. Ataupun kita ambil contoh kan, kalau lah berlakunya kemarau ataupun berlakunya hujan yang lama dah tak turun, bila tak ada bila tak ada hujan, kita akan rasa macam okay, tak ada hujan, fine. Bila tak ada hujan, perasan tak kawasan padi dia akan jadi kering. Bila jadi kering, dia agak impossible lah untuk kita boleh dapat, maksudnya kalau siapa ingat cerita kisah Nabi Yusuf kan, ketika mana diberitakan yang dekat negara yang Nabi Yusuf duduk tu 7 tahun kemarau, dan 7 tahun akan ada 7 tahun yang penuh dengan rezeki. Maksudnya kambing-kambing akan gemuk, lembu akan sihat, lepas tu padi akan tumbuh dengan baiknya kan. Tapi 7 tahun selepas itu akan berlaku kemarau yang dahsyat. Maka diingatkan ketika itu kepada raja ketika itu supaya 7 tahun yang banyak rezeki tu kena simpan. Sebab the next 7 years yang kemarau tu, kemungkinan kita takkan ada pun sumber makanan kan. Sorry lah bunyi waste sebabnya saya tengah on the way bawa kereta. Takut tak sempat lagi nak postkan dekat dalam Facebook dan sekian. Okay, so nak bagi tahu dekat situ adalah point yang saya nak bagi tahu lah, bila kemarau tak ada hujan,
Waktu tu datangkanlah apa-apa. Kita ada duit setinggi gunung sekalipun dan kita ada profesi yang sangat hebat, kita takkan mampu untuk menumbuhkan satu padi sekalipun. Nak katanya dalam surah ke-80 ayat 24, pada makananmu perhatikanlah. Pada setiap rezeki yang kita dapat setiap hari tu memang datang dengan usaha kita, kita bekerja. Tetapi usaha tu tak mampu kita buat Turn left in Jalan kalau University. Allah tak izinkan kepada kita untuk mendapat rezeki tu. Sebab itulah sebagai seorang manusia, kita tidak boleh rasa kita ni cukup, istagna. Kita rasa macam kita ni tidak memerlukan kepada pencipta. Sebab itulah kalau orang rasa macam, oh, aku boleh hidup dekat dunia ni tanpa bergantung kepada Tuhan, sebenarnya statement tu adalah statement yang In sangat 1.2 kilometers, sangat misleading. turn right in dan Jalan sangatlah tak betul. 17/1. Okey. So itulah yang saya nak sharekan korang dengan harapannya kan. Sebab tu lepas ni kalau kita makan kan, kalau kita makan dan kita melihat kepada makanan kita tu, kita kena jangan pandang macam oh ni makanan. Hanya pandang dengan satu pandangan sebaris je. Sepatutnya bila kita makan, pandangan yang kita kena ada adalah makanan ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku. Bukanlah dia datang hanya kerana usaha kita semata-mata, tapi dia datang kerana Allah telah mengizinkan makanan kepada kita. Okey, saya terpaksa mengangkat tangan kerana nampaknya kita kata okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah dapat masuk kereta kan. Okey, so point yang saya nak sharekan dengan korang semua adalah makanan yang kita dapat setiap hari tu, dia datang bukan kerana usaha kita semata-mata, tapi ia datang kerana rezeki yang Allah berikan kepada kita. So sepatutnya setiap kali kita nampak makanan, iman kita sepatutnya makin bertambah. Nampak makanan, astaghfirullahalazim, hari ni Allah kasih aku makan nasi, Allah kasih aku makan ayam. Sama juga contohnya kita makan KFC tadi kan. KFC ni kan adalah ayam kan. Ayam ni pula datang daripada ayam lah kan. So ayam kena sembelih. Ayam tu kalau dia nak boleh hidup, dia perlu ke apa? Ayam perlu ke air. Ada cerita lawak lah saya nak cerita kan, pasal kawan saya ni kawan saya ni dia ada kedai kopi dekat Ipoh. Dia satu usrah dengan saya lah. Nama saya rahsiakan nanti dia marah saya. Mak dia ni bela ayam. Lepas tu mak dia pesan dengan dia, nanti mak tak ada kat rumah ni, kau kasih ayam makan tau. Kau jangan lupa kasih ayam makan. Dah tu dia kasih ayam makan setiap hari. Lepas tu bila dia balik-balik rumah aja, dia tengok ayam dia semua mati. Cuba kau teka kenapa ayam dia mati. Dia lupa nak kasih ayam tu minum air. Dia tu mak dia 300 meters, turn right in Jalan mak dia kata 17/1. dah kenapa kau tak kasih makan dekat ayam ni? Tak kasih minum kat ayam tu, mati semua ayam kan. Lepas tu mak dia kata kat mak dia, lah mak cakap dengan saya suruh jangan lupa kasih ayam makan, saya tak bagilah ayam minum. Saya rasa kalau saya Turn right in Jalan 17/1. saya rasa kan kalau saya jadi dia pun saya akan buat perkara yang sama kot. Manalah saya nak tahu kan, kena bagi minum dekat makanan dekat ayam kan. Okey, so nak katanya ayam pun memerlukan nak bagi tahunya ayam pun memerlukan air untuk dia boleh hidup. So apa yang saya nak beritahu kat korang semua adalah, kalaulah kita rasa makanan tu datang disebabkan oleh usaha kita, maka cubalah korang try dengan duit yang korang ada tu pergi make sure ayam korang tu boleh hidup kalau tak ada air. Tak kan, sebenarnya air pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kawan-kawan semua, marilah kita dengan pandangan yang baru bila mana kita nampak ayam, nampak makanan yang dihidangkan di atas meja kita, kepada Allah lah kita memanjatkan kesyukuran di atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang paling kita kena ingat sekali every time yang saya ingatkan korang semua bahawa wama khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada kami. Jadi Allah telah memberikan kita makanan, minuman, kehidupan, tempat tinggalan. Jadi sebaik-baik hamba yang berterima kasih adalah dengan menghambakan diri kepada Allah, dengan mengikut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan dia. Okeylah, sampai sini sahaja. Semoga makanan yang korang tengok pada hari ini memberikan korang satu cara pandang yang barulah, bahawa makanan itu datang daripada Allah, bukanlah daripada usaha aku semata-mata. Okey, Assalamualaikum.